Salam sejahtera. Sebentar tadi saya terkejut lah kan melihat satu laporan media. Laporan itu menyatakan bahwa ada 6 geng Hamzah dipanggil oleh lembaga disiplin parti tersebut. Tiba-tiba saya terbaca pula mesej orang kata mereka, oh mungkinkah 6 ahli parlimen parti bersatu akan lompat lagi? Atau 6 ahli parlimen dipecat lagi, atau 6 pemimpin besar parti bersatu lompat parti. Ini yang betul-betul saya sangat terkejut. Betulkah ada 6 ahli parlimen parti bersatu meninggalkan parti bersatu, atau 6 pemimpin besar parti bersatu meninggalkan atau dipecat? Kalau betul-betul ada 6 ahli parlimen yang meninggalkan parti bersatu atau dipecat daripada parti bersatu ataupun dikenakan tindakan lalu merajuk dan meninggalkan parti bersatu, kini bersatu benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak, sangat-sangat dalam keadaan kritikal. Ialah kita pun tidak tahu lagi sejauh mana parti bersatu mampu lagi bertahan dalam menanti pilihan raya akan datang. Sudahlah, sekarang ini parti bersatu pun dilihat seperti tidak lagi mempunyai kekuatan kuat apabila parti PAS menganggap parti bersatu seakan-akan menganggap parti bersatu tidak punya taring lagi. Karena apabila sebelum ini PAS dengan penuh lantang dan berani menyatakan sudah tiba waktunya PAS memimpin Perikatan Nasional, memimpin negara ini melalui calon Perdana Menteri mereka. Muhyiddin pula ditidakkan pencalonannya sebagai calon Perdana Menteri. Jadi, adakah dengan apa yang sedang berlaku ini akan membuatkan parti Muhyiddin, parti bersatu akan lebih teruk lagi? Dan perlukah Tun Mahathir turun tangan lagi membantu parti lamanya ini? Sila tinggalkan komen Anda dan ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 6 geng Hamzah dipanggil lembaga disiplin esok. 6 pemimpin bersatu yang dikaitkan dengan gerakan mengumpul surat akuan bersumpah SD bagi mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin berundur dan memberi laluan kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan dipanggil lembaga disiplin parti esok. Laporan ini memang mengejutkan kita semua. Apakah ini adalah pengakhiran kepada parti politik yang namanya bersatu? Adakah ini juga adalah balasan kepada tindakan parti bersatu bersama beberapa ahli parlimen daripada Pakatan Harapan PKR dan Pakatan Harapan mengkhianati kerajaan pimpinan Pakatan Harapan pada satu ketika dahulu sehingga menyebabkan tumbangnya kerajaan pada waktu itu? Tindakan ini mungkin ada kaitan dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Mungkinkah ini balasan yang diterima oleh parti yang dianggap telah menebuk atap ini? Itu antara komen netizen dalam ruangan komen. Antara 6 geng Hamzah yang dipanggil lembaga disiplin ialah ahli parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wan Jan, dan ahli parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Turut dipanggil ialah Ketua Bahagian Ipoh Timur Muhammad Fadli Ismail, Ketua Bahagian Ampang Muhammad Isa Saidi, dan Ketua Bahagian Pendang Abdul Razak Kasim. Lapor berita harian BH, prosiding lembaga disiplin dijangka turut menyiasat dakwan Wan Saiful yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu terhadap Setiausaha Agung Parti itu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Pada 29 September lalu, Wan Saiful mendakwa Azmin tidak layak untuk menjadi pemimpin Bersatu selagi kontroversi berhubung video tular yang didakwa membabitkan dirinya pada tahun 2019 belum diselesaikan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar
Kami sayang Malaysia, tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi kuat dan seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita lah yang menyembuhkan kita. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, adakah 6 geng Hamzah ini akan dipecat atau diambil tindakan yang berat? Kerana dakwaan yang dilemparkan oleh 6 geng Hamzah ini, terutamanya pendedahan oleh Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wan Jan berkait dengan maruah dan integriti Azmin Ali sangatlah berat. Ia melibatkan video tular, video panas tahun 2019 yang pastinya menggugat integriti dan juga nilai moral terhadap Azmin Ali. Sejauh mana tindakan berat yang diambil, kita tunggulah nanti. Bye-bye. Salam sejahtera. Pilihan Raya Negeri Sabah kini bermula. Kini satu persoalan penting kita mau bincang pada petang ini. Bertanding secara solo lebih baik daripada bertanding secara bekerja sama pakatan. Itu dua isu yang mungkin akan menjadi isu paling panas pada petang ini. Beberapa parti telah pun mengumumkan mereka akan bertanding secara solo. Yang paling ketara mahu bertanding secara solo, yang begitu tekad untuk bertanding solo dan yakin menang tanpa ada gabungan pakatan ialah Parti Warisan. Saya bukan ahli warisan. Saya pun bukan di tempat yang menang warisan. Kalau anda tanya saya sokong warisan atau tidak, saya sokong semua parti yang bukan penipu, yang tidak menipu, yang tidak makan rasuah, yang tidak tolong pendatang asing. Semua itu saya sokong. Tapi bercakap tentang siapa yang akan bertanding solo, banyak yang mengumumkan bertanding solo. Antaranya Parti Warisan, Parti PKDM, Parti STAR yang baru-baru ini keluar menyatakan kononnya mahu bertanding secara solo, dan adalah beberapa parti kecil lokal Sabah. Tapi yang paling menarik ialah Warisan. Sejauh mana Warisan mahu bertahan, boleh bertahan dengan janji akan bertanding secara solo. Secara pribadi saya sokong sangat kalau betul-betul Warisan bertanding secara solo. Beberapa perkara boleh berlaku. Pertama, kalau Warisan bertanding secara solo, tiada perebutan kerusi dengan parti yang lain. Tentulah Warisan untung besar. Tiadalah yang merebut kawasan-kawasan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Warisan bertanding secara solo, mereka tidak perlu menjaga naratif mereka, tidak perlu menjaga hati orang lain, tidak perlu menjaga kempen ataupun manifesto mereka. Tapi tular di dalam media sosial, di Facebook sebentar tadi, saya baca satu poster yang orang tularkan, ialah kan sekarang ini sedang perang politik. Dia kirimkan, dia tanya, sampai bila Warisan dan Safi Afdal dapat bertahan secara solo dengan mengibarkan bendera bersama. Dalam poster itu ialah bendera Barisan Nasional. Jadi persoalan saya, adakah tiba-tiba Warisan akan bekerja sama dengan Barisan Nasional pula dalam pilihan raya? Sebab jangan disilap dan lupa, pilihan raya ataupun politik ini satu seni yang penuh dengan tipu hela, kelicikan dan sebagainya. Dulu lawan, sekarang kawan. Dulu kawan, sekarang lawan. Itulah politik.
Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci penipu. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua, ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak berfungsi seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Imun badan itulah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Transfer factor ini tidak menyembuhkan penyakit, tetapi membuatkan imun badan kita jadi bijaksana, kuat dan seimbang. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Saudara, bercakap tentang kerjasama politik, mampukah warisan berdiri dengan naratif terus-menerus sebagai parti bertanding solo? Saya menyokong kalau warisan betul-betul bertanding solo. Tidak perlu bergabung dengan sesiapa. Sebab nanti bila sudah bergabung awal dalam kerjasama pilihan raya, itu akan menyusahkan sebenarnya. Bila sudah menang, banyak lagi isu yang bakal timbul. Lebih baik bertanding sendiri, tentukan kemenangan sendiri, tentukan kerusi sendiri. Jadi, siapa yang akan dapat terus bertahan? Sekian dulu, tinggalkan komen Anda. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.